Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man ghasha. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, yang diraikan pengerusi surau Al-Falah, staf pimpinan surau, staf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih lagi Allah Taala panjangkan umur kita, sihat, dapat bergerak macam mana biasa. Inilah di antara anugerah yang selalu saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Sihat itu merupakan satu anugerah yang besar. Minggu lepas saya seminggu lebih saya semayang atas kerusi. Lutut sakit. Tu saya tahu lutut sakit. Lutut ni jangan buat main. Sakit jam semua. Sungguh. Tapi alhamdulillah lah, saya buruk kat Kampung Pasir ni. Kat Kampung Pasir ni, kalau nak alamat, nak nombor telefon minta saya. Penghujung jalan Kampung Pasir ni, dekat kondo baru tu belah kanan. Tapi sakit lah. Memang sakit. Indon tu yang muda tu. Tapi Jahanam aku dikerjakannya. Memang sakit lah. Jadi suruh anak dia gentap kaki, dia latihnya daripada belakang. Baik. Jadi kita masih lagi menggunakan kitab Malam Pertama di Alam Kubur dalam bab tragedi di alam kubur. Pada yang ada kitab, bukalah muka surat 75. Yang 75. Baik. Jadi kita dapat semayang dengan cara, bila saya semayang atas kerusi tu rasa tak puas lah. Bila dapat sujud tu puas. Tapi apa nak buat, kalau dah sakit semayang lah atas kerusi. Dapat semayang pun dah cukup bagus dah. Dia hantar ke surau, ke masjid, dapat semayang pun jadilah alhamdulillah. Dapat ibadah sikit-sikit, mentara tunggu nyawa, mentara tunggu nama naik, malaikat panggil, buatlah mana yang patut. Sebab kalau tuan-tuan ni tengok, kalau kat sini, tuan-tuan kalau kat sini gajian semayang pergi mana pun gajian semayang ni, insya-Allah lah. Balik kampung ke, balik kampung ke, jalan tengah jalan ke, memang berhenti semayang ni kalau muka-muka ni lah. Setiap bulan saya datang ada ni, maknanya insya-Allah tuan-tuan ni kalau balik kampung pun memang pertama cari surau ataupun masjid. Tu maknanya rezeki. Tu kena jaga anugerah yang Allah Taala bagi. Bukan kat sini je, kat kampung sendiri ke, kampung mentua ke, kita pergi. Tuan-tuan tak jaya tengok balik raya. Kalau balik kampung raya, berapa kereta ada depan rumah? Banyak, kadang sampai 15 biji macam Yuska dah. Tapi dalam satu rumah tu kalau 15 biji, maknanya pemandu ni kurang-kurang pun ada 15 orang, ada tak? Berapa orang yang Allah Ta'ala kutip bawa pergi surau, bawa pergi masjid sepanjang ada kat situ? Adakah 15? Saya berani cakap. Susah nak jumpa kalau 15 kereta, 15 pergi surau masjid time azan. Tu balik raya tu. Kalau betul-betul semua yang balik kampung raya tu setiap kali semayang pergi surau, apa jadi? Macam masjid tu lah, penuh pergi raya tu dia. Berebut-rebut pergi semayang raya, tapi semayang Jumaat waktu tak pergi, kuliah tak pergi. Tu akhir zaman.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam keadaan begini, tuan-tuan. Allah Ta'ala bukakan hati kita untuk sembahyang surau masjid sampai hari mana Israel datang jemput kita, kita masih lagi berada di tempat yang Allah Ta'ala redha, insya-Allah. Baik. Qala mu'allif rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Jangan sampai kau tertipu kesenangan dan kemewahan dunia. Penulis ni cakap jangan kita tertipu kesenangan dan kemewahan dunia. Saya tak mewah, Ustaz. Mewah. Tuan-tuan mewah lah. Tuan-tuan tengok Nabi SAW ketika wafat, dalam rumah dia ada berapa barang? Yang dia sebut 3 je. Pertama, gunting kecil. Gunting untuk potong janggut, potong bulu hidung, gunting. Yang kedua sikat. Sikat. Dan yang ketiga ada di tempat kamar Nabi ialah apa dia, tuan-tuan? Cermin. Cermin lebih kurang, ulama cakap panjang ni, lebar sikit, ujung dia ada patah lagi. Itu dia sahabat jumpa dalam rumah Nabi. Rumah kita je ni, rumah kita. Cermin panjang ni, boleh tengok satu badan. Kemudian tinggi, kat luar cermin, dalam bilik air cermin, siap diri posing ni. Kita mewah. Nabi pernah mewah? Tak pernah mewah. Nabi pernah ada satu helai jubah, harga dia menyamai 35 ekor unta. Harga jubah tu, harga jubah Nabi tu, harga dia sama menyamai harga 35 ekor unta. Unta dapat 1000 lah, tak abad. Kalau 1000 kan 35, maknanya dah 35,000. Kalau 10,000 seekor, 350,000. Tapi Nabi pakai tak lama. Selepas beberapa ketika Nabi pakai, Nabi bagi kat sahabat pakai. Sebab apa? Nabi tidak mau hidup bermewah-mewah, takut nanti menjadi ikutan umat. Gitu. Sebab tu Nabi, saya pernah selalu sebut dengan tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Allahumma ahina miskinan wa amisna miskinan. Matikanlah aku dalam keadaan miskin, bangkitkanlah aku di padang mahsyar dengan orang miskin, masukkanlah aku dalam syurga dengan wa adkhil jannata ma'al miskinan, masukkanlah aku dalam syurga bersama-sama dengan orang miskin. Gitu. Sebab bila kita miskin ni, tuan-tuan, kita susah. Kita susah. Macam tadilah, bila kaki lutut sakit tak boleh nak semayang, Allahu akbar kita. Kita merintih tu lain. Allahu akbar, napalah lutut aku ni sakit. Dah berapa hari dah aku tak semayang bawah. Gitu. Payah. Sebab apa? Sebab itu nikmat. Nikmat ni baru dirasai bila hilang nikmat. Hilang nikmat, baru rasa. Masa ada nikmat tak rasa. Gitu. Hingga tidak mengerti hakikat sesungguhnya. Kemewahan dunia yang Allah Ta'ala bagi tadi, sehingga kan kita tak mengerti untuk kegunaan dia. Mewah. Kita mewah. Apa Allah Ta'ala sebut? Wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya wamal, harta dan kehidupan dunia, kemewahan dunia itu adalah palsu belaka. Tapi kita tu yang kita cari-cari, tu yang kita rebut. Apa tu, tuan? Ada pertanyaan. Pertanyaan. Doa pertama. Baik. Jadi apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita semuanya nikmat, dan ada bentuk nikmat yang nikmat dan berbentuk dalam mewah. Saya selalu sebut mewah. Pakaian kita, baju kita tak berapa lai lah, kemeja kita berapa lai. Ada kemeja dah bertahun tak busik lah mari. Kasut kadang berpasang-pasang, ada satu tu berpasang pakai sekali je. Nafsu, mewah.
Bila itu terjadi, engkau akan menangis saat rohmu sampai ke kerongkongan kerana ketika orang-orang mengelilingimu. Kalau kita lupa kesenangan dan kemewahan dunia, disebut kat sini, bila nyawa sampai ke kerongkongan, kita akan menyesal dan menangis. Kenapa disebut kerongkong? Bila nyawa sampai di kerongkong, dikala itulah pintu taubat dah tutup. Bila nyawa dah sampai kerongkong, ketika itulah kita dah tahu dah kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka, kita orang soleh ataupun kita orang toleh. Iza ayana, bila malaikat ada depan kau, cabut nyawa kau. Cabut nyawa ni saya selalu dah cakap sakit. Sakit. Ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi tanya pada roh, ya roh. Nabi Isra' dan Mi'raj, Nabi tanya pada roh, ya roh, apakah sakitnya mati? Ya, sakit mati. Macam mana? Seolah-olah kambing itu dilapah hidup-hidup. Kambing tu lapah hidup-hidup tu, macam itulah sakitnya mati. Nyawa tu nak keluar daripada badan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tu sebab kan Nabi sebut ada 70,000 umat aku yang akan memasuki syurga tanpa hisab. Sebelum hisab, ada 70,000 umat Muhammad yang akan memasuki syurga tanpa hisab. 70,000. Kalau masuk syurga tanpa hisab tu maknanya dia lalu tak titian sirat, lalu. Tentulah lalu titian sirat macam kilat ke. Kalau dah lalu titian sirat macam kilat sampai ke syurga, agaknya dia dapat syurga yang paling atas ke paling bawah? Dah tentulah dia dapat paling atas, paling tidak pun nombor 2 bawah para rasul, para nabi. Itu sebab hari kiamat, tuan-tuan, disebut yaumul khasar. Hari apa? Hari penyesalan. Siapa yang menyesal? Nabi sebut orang yang beramal pun menyesal, orang yang tak beramal lagi menyesal. Lagi menyesal. Yang beramal menyesal, kenapa lah aku sikit sangat sedekah dulu RM1, dia kalau aku tahu RM2 dah gitu. Kenapa lah aku baca Quran sikit, dia dulu kalau aku tahu hari-hari daripada pagi sampai ke petang aku akan baca Quran. Kan Nabi pernah tanya dengan malaikat. Nabi tanya, apa yang dihendak oleh manusia tu? Dihendak syurga. Adakah Allah Ta'ala tak tahu? Mustahil. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha tahu. Kaunuhu aliman, maha suci Allah, yang hal keadaannya maha mengetahui. Tapi nak nunjukkan kekuasaan Allah. Wahai malaikat, apa yang dihendaki oleh manusia tu? Dia nak syurga engkau, ya Allah. Pernahkah dia melihat syurga aku? Tak pernah, ya Allah. Engkau ingat kalau dia lihatlah syurga aku macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya manusia melihat syurga engkau, nescaya dia tidak akan berbuat benda lain. Siang dan malam, pagi dan petang, dia akan beramal bagi mengerjakan mendapatkan syurga engkau. Tu. Termasuklah yang cakap ni. Itu sebab tuan-tuan, Al-Quran paling kurang satu hari 50 ayat. Siapa tak baca 50 ayat dianggap lalai. Tak kira lah daripada surah apa. Kalau Yasin dah lebih 50. Yasin ayat dia 80 lebih. Al-Mulk 30. Baca lah hari-hari. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Tak dapat baca 50, lalai. Itu. Ada orang cakap, ustaz, kalau baca Qul-Allah 3 kali bersamaan bersamaan khatam Quran, samaan khatam Quran, tapi tak sama kita baca Quran. Itu. Allah Ta'ala nak tengok usaha kita, tuan-tuan. Nak tengok usaha kita. Macam mana usaha kita? Ini sebab perempuan-perempuan belakang sana saya pesan, perempuan paling mudah masuk syurga. Perempuan paling mudah masuk syurga. Taat Allah, taat Rasul, taat suami dalam pekerja melakukan benda taat,
semua benda yang suami dia buat, dia dapat pahala. Dan di akhirat besok Nabi sebut dia akan diberi peluang memilih mana-mana pintu syurga untuk dimasuki, dan dia akan menjadi orang penting dalam syurga. Tapi kena minta kebenaran lah. Nak balik kampung kena minta kebenaran, nak puasa sunat kena minta kebenaran, buat kerja dengan ikhlas. Wa imam ulama sebut nak masuk tidur pun kena bagi tahu suami. Ibu-ibu belakang saya pesan, yang saya masuk tidur dululah. Itu yang tu masa berkahwin lah. Sekarang ni paknya saya masuk dululah kata. Tidak oi gitu ya. Ada ada orang panggil suami dia oi. Saya aku masuk tidur dulu. Allah. Yang apa bendanya ustaz dah tua. Masing-masing sama tua dan sama-sama menunggu hari. Bila cerita-cerita mati ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan ingat? Cerita mati, sakit mati dalam kubur, cerita mati-mati ni apa yang tuan-tuan ingat mula-mula? Saya tanya orang, kalau isteri dia dah tak ada, pertama dia ingat isteri. Kalau macam saya ni ingat mak ayah kita lah. Apa khabar lah mak ayah aku dalam kubur itu. Itu sebab kita ni digalakkan pergi kubur. Bila pergi kubur tu tuan-tuan, kalau kita ikut tertib dia betul-betul, bagi salam, masuk langkah kanan, duduk betul-betul depan kubur tu, kita rasa macam kita dekat dengan mak ayah kita. Duduklah kat situ, bawa bangku duduk sekejap. Assalamualaikum mak. Sebab orang yang meninggal tuan-tuan, bila kita pergi ziarah dia, kita bagi salam, Allah Ta'ala akan pulangkan roh di dalam badan dia, dalam jasad dia, bagi menjawab salam. Siapa yang dengar? Hanya binatang dengar. Kita tak dengar. Kita duduk, kita cakap. Doakan mak ayah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, yang ada depan aku ni dalam kubur ni mak aku. Itu. Yang ada depan aku dalam kubur ni ayahku. Banyak dulu dosa aku dengan mak ayah aku ni, ya Allah. Bahagiakanlah dia di dalam kubur. Baik. Dikatakan kepadamu kehidupan telah berakhir, kini engkau memasuki tahap ujian. Qalu rabbana amatna snataini. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar daripada api neraka? Kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku jalan supaya aku boleh keluar daripada neraka. Jalan yang untuk keluar daripada neraka. Itu ayat. Saya suka baca ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah engkau menyangka orang mukmin itu sama dengan orang fasik? Allah Ta'ala tak sebut orang kafir. Allah Ta'ala sebut fasik. Apa makna fasik? Orang yang mengekalkan dosa. Orang Islam tapi mengekalkan dosa. Itu sebab dia sebut manusia ni keluar. Manusia ni yang memasuki syurga ada 3 jenis. Pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisap. Tak ada kira-kira, terus masuk hisap syurga. Melinti tiatisan sirat pun sepantas kilat. Yang kedua, orang yang masuk ke syurga selepas dihisap. Dan tanda nak masuk syurga itu pertamanya ialah mendapat buku catatan ketika di mizan, buku tangan kanan. Tiket masuk syurga 2. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Amalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh, falahum jannah, pada mereka aku sediakan syurga. Jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerja. Orang yang masuk syurga tanpa hisap tadi itu, pertama orang yang sabar dalam taat.
Kemudian orang yang kedua ialah orang yang dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang berkasih sayang pada jiran, orang yang masuk syurga tanpa hisab, Nabi sebut tadi 70,000 tu, pertama orang yang sabar dalam taat. Sabar ni kan ada 3. Pertama sabar dalam taat, kedua sabar dalam musibah, yang ketiga sabar dalam maksiat. Apa maksud sabar dalam maksiat? Sabarkan diri, jaga diri, bertahan diri itu supaya jangan melakukan maksiat. Tu sabar dalam taat tu apa? Bangun sabar, pagi-pagi angkat mai semayang, mandi sejuk-sejuk pergi juga surau, demam-demam pun pergi juga surau, bagi melakukan apa? Bagi melakukan taat. Itu yang dinamakan sabar dalam taat. Apa dia sabar dalam musibah? Kena sakit lutut, sabar. Allahu Akbar, ini adalah musibah ataupun kafarah. Kalau musibah maknanya Allah Ta'ala nak tengok kita takat mana kita mengungut, takat mana kita bersabar. Kalau kafarah maknanya Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Itu kafarah. Lagi satu, kalau kita ditimpa musibah, sakit lutut ke apa ke, Allah Ta'ala nak mengingatkan kita bahawa sesungguhnya sihat itu nikmat dan kita menghampiri kepada penghujung usia. Saya dekat tempat saya ada satu orang tua tu, Haji Nan. Dulu dia Bilal. Dia tak datang semayang lain, dia datang semayang subuh. Kadang-kadang kesian daripada motor nak naik ke surau tu kena lama lagi, nak tongkat motor lama. Umur dah 86 ada. Naik motor pun slow. Orang tak bagi dia datang, tapi dia nak datang. Tu semangat dia. Dia nak datang, dah bongkok macam ni dah. Dia subuh dia datang, dia lain tak datang. Dia subuh datang. Bongkok dah. Kalau kamat nak tunggu dia nak semayang tu, tunggu dia bangun tu lambat dia bangun Allah. Ada orang cakap saya dah tua nak pergi surau. Bukan, kita datang surau ni rahmat. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan ni sikit yang tua, orang berapa ramai orang tua tak ni. Ada tak orang tua yang duduk pasal malam dah? Yang duduk kedai minum ada. Bukan datang surau ni pasal dah tua, pasal rahmat Allah. Allah hantar. Itulah. Tapi yang masuk syurga tanpa hisap pun tak ramai. 70,000 je. Ramai ke 70,000? 70,000 ramai ke? Ramai lagi yang tengok Piala Malaysia, Piala FA baru ni. Johor lawan Terengganu. 80,000. Masuk syurga baru 70,000. Tuan-tuan bayangkanlah umat Muhammad pula ada berapa juta. Daripada zaman Nabi sampai hari kiamat besok, berapa banyak umat Muhammad? Berapa persen aja? Allahu Akbar, mudah-mudahan dapatlah. Yang keempat, orang yang mati dalam perjalanan pergi dan balik ke tanah suci, yang dapat syurga tanpa hisap. Tu orang dulu. Orang ni jam pergi tanah suci 8 jam je. Orang dulu pergi berapa bulan? Pergi 2 bulan, balik 2 bulan kan? 4 bulan kan? Bawa batu tumbuk, bawa dapur gas masuk dalam kapal. Kalau mati dibuat macam mana? Diikat dengan batu, dia baca talqin, dia lepaskan ke bawah. Itu semua tu yang pergi ataupun balik ke tanah suci tu semuanya masuk syurga tanpa hisap kalau perjalanan dia betul dan niat dia betul. Innama a'malu bil niat. Sesungguhnya pekerjaan itu bergantung kepada setiap niat. Itu. Ada orang pergi haji dia tak nak pergi. Alah bini aku sibuk suruh aku pergilah. Kita nak pergi kerana apa? Kerana mentaati perintah Allah. Aku nak pergi umrah ni kerana Allah. Kerana Allah. Lillah. Lillah. Lil itu maknanya kerana. Lillahi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Itu. Yang kelima, sentiasa
Menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu macam tuan-tuan ni. Menuntut ilmu. Jadilah kamu orang yang mengajar, belajar, mendengar ataupun suka akan pelajaran. Jangan jadi yang kelima. Sentiasa menuntut ilmu. Apa datang pun dengar. Tak faham tak? Tanya. Gitu. Yang keenam, dalam perjalanan tunaikan hajat sahabat. Tu. Orang yang masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mati dalam perjalanan menunaikan hajat sahabat dia. Gitu. Tunaikan hajat. Tuan-tuan, ada satu hari Nabi tanya, siapa hari ni berpuasa? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Saya, ya Rasulullah. Siapa hari ni ziarah orang meninggal? Saya, ya Rasulullah. Siapa hari ni ziarah orang sakit? Saya, ya Rasulullah. Siapa hari ni yang lagi satu siapa puasa? Ada 4 lah tuan-tuan. Semua dia buat. Sebab dia hebat. Itu bawa Abu Bakar. Kalau tuan-tuan tengok Ibnu Mas'ud, kaki dia. Satu hari Nabi suruh sahabat panjat pokok, ambil buah apa saya tak ingat. Ibnu Mas'ud naik. Ibnu Mas'ud, anak kepada Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud naik panjat pokok. Bila sahabat dia panjat pokok, dia pakai gamis, nampak kaki dia, betis dia kecil. Ada orang betis dia kecil. Sahabat gelak. Sahabat gelak tengok betis Ibnu Mas'ud, kecil betis dia. Nabi sebut apa? Betis Ibnu Mas'ud ini jika ditimbang pahalanya lebih berat daripada bukit Uhud. Itu baru Ibnu Mas'ud, tuan-tuan. Belum sahabat kanan lagi, Abu Bakar, Umar. Kita badan ni besar, pahala entah. Betis besar, pahala entah. Sahabat lain, tuan-tuan. Hebat-hebat. Yang ketujuh, golongan orang yang mendidik seorang hingga mendapat mengucap 2 kalimah syahadah. Kita ajar dia sampai dia dapat mengucap kalimah syahadah. Allahu Akbar. Mengislamkan orang kafir. Yang ke-8, beriman soleh dan mati hari Jumaat. Dia adalah beriman soleh, mati hari Jumaat. Mati hari Jumaat ni kalau beriman soleh, lepas siksa kubur. Kalau lepas siksa kubur dan lepas masuk syurga tanpa hisab, maknanya tak ada halangan. Orang yang salah seorang mati masuk yang disebut lepas daripada siksa kubur ialah orang Islam beriman yang mati hari Jumaat. Kalau mati hari Jumaat pun semayang pun tidak, suara pendek hari-hari pun tak ke? Dia tengok amalan juga. Tu. Yang ke-9, sabar dengan ujian. Orang yang sabar dengan ujian, di antara orang yang disebut akan memasuki syurga tanpa hisab. Semayang biasalah, semayang puasa lakukan, tapi sabar lagi. Allah Ta'ala bagi ujian sabar. Gitu. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, dulu ada seorang abuya kat kampung tu, dia keluar jemaah tabligh. Dia keluar jemaah tabligh, dia orang alim. Bila orang pergi bagi tahu dia, abuya nak bagi tahu ni, apa dia? Rumah abuya terbakar. Orang semua selamat. Dia cakap selamat, alhamdulillah. Dia cakap kamu balik dulu. Dia semayang sunat lagi. Itu hebat orang alim, orang ni dia lain. Bila dia satu berlaku, dia tahu ini daripada Allah. Daripada Allah. Kita orang baru cakap kereta baru kita pun kita dah melenting kereta baru kena cakap pun kereta baru cat lah tu. Kena cakap, semua sumpah seranah semua keluar. Baru cakap. Kita lah parking macam ni, kadang-kadang terlupa tarik handbrake. Bahaya parking macam ni. Dulu masa saya duduk sentol parking macam ni bertumbuk. Bawa asal pecah cermin dengan batu. Jangan bawa asal. Manusia ni bukan semuanya pakai akal.
Tapi bila kita dah tua, kita kurang sikit lah. Bila dah berumur kita dah mula kurang. Marah pun kurang. Kalau baran kurang. Duduk kedai kopi pun kurang. Sembang lama pun kurang. Itu baguslah. Jadi orang tua, saya tuan-tuan, saya bangun berpusing. Saya bangun lepas main subuh. Waktu tu saya tak jadi imam, saya nak cepat nak pergi PUM. Saya bangun, saya berpusing, bawah lutut saya meletup tu punca dia. Sebab dulu saya pernah kena sondor lembu 2017 dulu kan. Kaki kiri tu bila saya bangun, saya berpusing tu, dia meletup bawah tu. Rupanya tertua ni tak boleh buat macam orang muda sikit-sikit salah terplay out itu. Allah pada tu esok tahulah. Tu yang mak bapak kita cakap dulu kan, kau tua esok tahulah. Kat rumah kaki sakit, nak pergi hospital, nak bawa kereta tak boleh, anak-anak semua sibuk pergi kerja. Allah Akbar, kadang dugaan. Dah tua ni baru tahu. Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka bertiak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami telah memanjangkan umurmu dan masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Surah Fatir ayat 37. Allah Ta'ala, neraka ni tuan-tuan memang tempat Allah Ta'ala nak seksa. Tu ayat saya baca tadi, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Pada orang yang melakukan fasik, maka untuk mereka aku sediakan neraka. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha. Apabila mereka cuba keluar dari neraka, aku akan masukkan mereka dalam neraka balik. Mu'iduha faqila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukaz. Biar mereka rasakan betapa peritnya, betapa panasnya api neraka yang telah mereka dustakan dulu di mana? Masa di dunia. Inilah ancaman yang paling membahayakan. Di sinilah persimpangan jalan ahli iman dan ahli kufur dan ahli maksiat. Apakah setelah itu ada lagi kehidupan baru? Penulis tanya lagi. Itu sebab saya pernah sebut di sini tuan-tuan, iman tu dibagikan kepada 4. Pertama, iman taklid. Orang yang ikut. Bahaya orang ikut ni tak mengaji, dia tak tahu benda ni boleh jadi jeni, benda ni boleh jadi fasik, benda ni boleh jadi kafir, benda ni boleh jadi ridah. Tu orang kalau tak mengaji, dia tak tahu riak tu boleh menjadi syirik. Riak. Yang kedua disebut iman ilmu. Orang yang mengaji macam tuan-tuan ni, tahu sikit banyak Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu maha kaya, Allah Ta'ala tu segala-galanya, Allah Ta'ala tu maha tempat menumpang. Itu orang mengaji. Dan yang ketiga disebut iman hak. Ini para wali lah tuan-tuan, orang yang iman dia hebat. Tapi iman macam mana hebat sekalipun, kalau bukannya tahap Nabi, bukannya tahap Rasul, ada di antara wali-wali yang saya cerita pada tuan-tuan dulu, ada di antara wali-wali yang matinya bukan dalam keadaan Islam. Macam Bal'am bin Ba'ara. Siapa lagi? Basisa. Walaupun dia taraf wali, tapi bila digoda dengan syaitan, akhirnya dia mati bukan dalam keadaan Islam. Golongan yang ke-10, golongan yang ke-10 yang masuk ke syurga tanpa hisab ialah golongan yang melakukan amal bermanfaat bagi orang lain. Dia buat amal manfaat bukan untuk dia, untuk diri dia, untuk orang lain. Contoh kalau buat ni lah, balik kampung tengok longkang tu kotor, kita kali-kali kita bersihkan. Sempang nak masuk kampung pun kotor, kita ambil mesin, kita potong. Bukan kita selalu situ pun, kita balik kampung, kita mesin rumput-rumput tepi-tepi itu, jalan tu bagi orang senang lalu,
Kemudian kita pun balik sini. Bila kita balik sini, adakah tempat tadi tu orang lalu? Orang lalu ambil manfaat. Berapa orang lalu? Selagi orang lalu, selagi tu yang dinamakan jari hati, yang benda yang hebat. Kan susah mencari pahala. Kita tak balik kampung tengok semak, apalah pengurusi kampung ni, apa dia buat, kita heboh pengurusi. Mana pergi pengurusi JKK? Kalau kita pandai, kita kebersihkan, kita dapat pahala. Kayu besar jatuh, kalau langgar dengan kereta tergangkat gentuk jeningan, kita turun ambil buang ke tepi. Tu di antara pahala besar. Manfaat pada orang lain. Kita tak selagi boleh elak janji aku lepas kau pergi mampu lah belakang. Selalunya macam tu lah itu. Wahal Allah Ta'ala nak bagi pahala. Azan. Dan yang ke-11 ialah orang yang syahid mempertahankan Islam. Itu golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Apakah ada nikmat dan azab dalam kubur? Apakah kelak akan dibangkitkan dan digiring dengan hisab dan diberi balasan pada hari persaksian, ataukah tidak? Apakah ada syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan neraka yang disediakan bagi orang yang kafir? Penulis ni tanya, betulkah ada kubur? Betulkah ada tanya kubur? Betulkah ada siksaan kubur? Adakah neraka dan syurga? Dia tanya kita. Kenapa? Kalau betul kita percaya, amalan kita tentu berbeza. Kalau kita yakin semua tu ada, maka kita akan mengejar apa benda yang disebut oleh malaikat dan rasul, insya-Allah. Baik, saya berhenti setakat tu tuan-tuan. Hari ini 14. Baik, ada satu pertanyaan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah doa malam pertama jenazah dikuburkan? Jenazah ni tuan-tuan, kalau baru dikuburkan, doa yang selalu popular sekali yang diajar oleh Nabi ialah doa tu je lah. Doa apa dia? Kalau lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Banyak doa tu. Di samping berdoa-doa yang lain. Tapi kalau doa ni nak syok, doa yang kita tahu apa maknanya kita doa. Tapi mulakan macam saya selalu sebut, syarat doa pertamanya bismillah, yang keduanya selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, barulah tadi suami aku dijemput oleh engkau, ya Allah. Wa khalaqtahu, engkau yang menjadikan dia, ya Allah. Engkau yang menjaga dia selama ini, ya Allah. Pada hari ini telah dikembalikan kepada engkau dengan jalan mati, ya Allah. Ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Tapi doa ni doa malam pertama jenazah dikuburkan. Doa mula-mula sekali waktu kita kehilangan suami atau isteri, apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa suami aku ini daripada hari pertama dia nikah dengan aku sampailah ke hari ini. Jangan ingat, jangan lupa. Kalau isteri kita meninggal pun macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ampunkan dosa pasangan aku ini, isteriku ini. Dari hari mula-mula aku bernikah dengan dia sampailah ke hari ini, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang terang ataupun dosa bersembunyi, aku ampunkan, ya Allah. Jika ada termakan terminum, aku halalkan. Itu yang diajar oleh ulama. Sebab apa? Memudahkan kita dan pasangan kita apabila balik ke alam akhirat. Kemudian baru diikuti doa yang saya ajar tadi. Allahumma, kalau perempuan baca lahu lah, lelaki baca lahu. Kalau yang baca tu lelaki, mesti yang meninggal tu pun perempuan. Dia cakap doa pertama. Kalau lelaki, kalau yang meninggal tu perempuan, Allahumma firlah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Banyakkan doa tu. Dan disebut dalam kitab tuan-tuan, terutamanya 7 hari pertama digalakkan hari-hari doa, sentiasa doakan untuk orang yang kita sayang apabila dia meninggal. Banyakkan doa, banyakkan baca Quran, banyakkan bersedekah. Nak buat tahlil tak? Buat tahlil tu cerita lain. Bersedekah tu memang sampai. Macam ni kalau baru meninggal, katalah saya meninggal hari ni, 7 hari ni aku nak bagi orang surau makan, surau bagi makan dia, tak payah nak baca tahlil, tak payah nak baca yasin, tak payah, aku nak bagi makan. Tu lagi bagus. Ni sambil makan ni makan ni, tak ada baca doa apa. Tu bagus. Sebab nak sedekah. Adapun yasin tahlil ni bagus, tinggal lagi tak ada nas qat'i tak ada. Tapi kalau sedekah memang ada. Aku nak bagi orang setiap malam Jumaat makan daripada mula bini aku meninggal sampai boleh. 7 hari pertama tu kalau boleh bagi hari-hari makan. Hari ni bagi makan apple, besok bagi makan, tak semestinya nasi, temikai ke seorang sebiji, seorang sebelah ke, tak apa. Temikai ataupun potong-potong lepas mayang kan, orang belakang duduk makan temikai, tak ada apa. Asyik makan biryani nasi lemak, tu yang darah tinggi kencing manis, jam, gaut, tu pilihan. Sekali makan buah apa salah? Belilah anggur yang tak ada biji tu, yang mahal tu. Jangan asyik pisang je. Bukan salah bagi pisang, saya tahu pisang murah. Bagilah, kalau tak ada buah lain bagilah pisang. Saya paling tak boleh makan, saya tak pandai makan paling buah naga tu. Saya takut keluar api. Saya tak pandai makan buah naga tu. Bersedekah tuan-tuan, sedekah paling baik. Bersedekah, doa. Kita doa kat rumah, kita sedekah. Hantar makanan dekat semua anak yatim. Itu lagi banyak baik. Anak-anak yatim doakan kita. Budak-budak ni dosa tak banyak. Doakan ayah kita, doakan mak kita, doakan bini kita. Allah. Ini bapak-bapak yatim pun bagus juga doa. Tapi anak yatim, ni bapak yatim juga. Bapak yatim piatu, semua yatim ni. Ya Tuan Imam, ada mak ayah lagi? Yatim piatu. Betul lah bapak yatim. Tapi doa budak ni, doa ni bersih. Dalam tu kita dapat bersedekah pada anak yatim piatu. Kalau dekat surau, bapak yatim piatu. Ingatlah doa tu. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afad. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nadah tangan kami hamba-Mu yang banyak dosa lagi banyak salah ni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha melihat. Ya Allah, kami mendadah tangan mohon keredaan-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami. Ampunkanlah dosa anak menantu kami, ahli keluarga kami terdekat ya Allah, dan seluruh muslimin muslimat, sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah berada di kubur ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha ya Allah, ya ini dalam keadaan Islam ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang sedang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhajat ya Allah, Kau tunaikanlah hajat baik kami ya Allah. Andai ada di antara ahli keluarga kami atau ahli keluarga kami yang di dalam masalah ya Allah, Kau berilah jalan keluar yang terbaik kepada masalah tersebut ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram,
Kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia dengan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah. Bahagiakanlah di dunia dengan mendapatkan, agar kami dapat mengucap kalimah syahadahmu ketika di akhir kalam kami ya Allah. Bahagiakanlah kami di kubur agar kami mendapat nikmat-Mu di dalam kubur ya Allah. Bahagiakanlah kami di mizan ya Allah agar kami dapat buku di catatan tangan ya Allah, kanan-kanan ya Allah. Bahagiakanlah di titian sirat kami ya Allah agar kami dapat meniti titian sirat-Mu seterusnya ke syurgalah hendaknya kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah. Tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah. Himpunkanlah roh mereka di dalam gulungan orang yang mendapat nikmat-Mu di dalam kubur ya Allah, bukannya mendapat azab-Mu di dalam kubur ya Allah. Seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.